Apalagi kita disuruh tak bentuk akidah anak sejak dari kecil. Coba lihat macam mana cara Luqmanul Hakim mengajar anaknya. Luqman hidup di zaman siapa? Ada yang ingat? Luqman hidup setelah Nabi Muhammad diangkat ke atau sebelum Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul? Sebelum tentunya. Sebab kisah tentang Luqman tertera dalam Quran. Luqman hidup di zaman Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah Nabi yang diangkat in between Musa dan Isa. Itu sebabnya Daud, dia mengamalkan atau kitab syariatnya adalah Taurat. Nabi Daud, walaupun beliau dapat kitab namanya Zabur, Zabur hanya mengandung makna sana. Zabur, kitab yang mengandung sana'ullah. Tadi kita dah sebut, sana itu puji-pujian terhadap Allah. Kitab menyanjung Allah. Dia bukan kitab syariat. Syariat ini ada suruhan, ada larangan, ada halal, ada haram. Dia adalah Taurat. Nabi Sulaiman, anak Daud. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, anak Nabi Zakaria itu Yahya. Kemudian baru sezaman Yahya itu lahir Nabi Isa. Ini memberi makna Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, mereka berada di antara Musa dan Isa. Nah, antara Isa dengan Nabi Muhammad pula 600 tahun. Itu sebabnya beza tahun Masihi dengan tahun Hijri, betul tak lebih kurang 600? 2000 dengan 1400. Betul tak? Maknanya Daud, Ustaz ulang sekali lagi, Luqmanul Hakim ini hidup di zaman siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala cantumkan nasihat Luqman di dalam Al-Quranul Karim. Tujuannya adalah supaya umat Muhammad ini ambil pengajaran daripada pengajaran Luqman pada anaknya. Kita boleh lihat ayat 13 surat Luqman. Luqman mula-mula ajar anaknya, tolong ikuti. Ya bunayya, ya bunayya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Ya bunayya, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Kalau boleh kita simpulkan pengajaran Luqman pada anaknya. Hei anak, janganlah kamu buat syirik. Sesungguhnya syirik adalah dosa zalim yang amat besar. Hei anak, dirikanlah salat dan ajak orang buat baik, cegah orang buat mungkar, dan bersabarlah wahai anak terhadap apa yang menimpa kamu. Sama tak 4 ajaran Luqman ini dengan kandungan wal asri? Sama tak? Wal asri gunakan istilah semua manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada iman. Luqman pula gunakan istilah bukan iman, jangan syirik nak. Betul tak dengan kata lain, milikilah iman yang murni? Sama tak? Jangan syirik. Sini amanu, iman. Wal asri menggunakan sifat kedua, baru bebas dari rugi, mesti amal saleh. Luqman gunakan kemunca amal saleh, iaitu dirikan salat nak. Sama tak? Wal asri gunakan sifat ketiga, orang yang bebas dari rugi. Wa tawasau bil haq, berpesan-pesan dengan kebenaran, iaitu dakwah. Luqman gunakan istilah konten dakwah utama amar ma'ruf nahi munkar. Betul tak? Wal asri gunakan wa tawasau bis sabri, berpesanlah dengan sabar. Luqman gunakan istilah sabarlah anak apa yang menimpa kamu. Sama tak? Boleh tak Ustaz simpulkan
matlamat pendidikan Luqman agar anaknya bebas dari rugi. Boleh tak? Sebab Allah sebut sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali mereka yang ada berapa sifat? Betul tak empat sifat itulah yang ditanam oleh Luqman sejak kecil terhadap anaknya? Dan yang menarik apa dia? Disebut jangan syirik dulu, baru dirikan salat. Sama tak dengan apa yang kita jelaskan tadi? Salat pada tahun yang ke-12, 12 pertama adalah iman dan tauhid. Nampak tak? Ayat Quran kita bawa ke mana pun dia akan ke situ juga perginya. Akidah memang sangat mustahab. Baru ibadat. Betul tak?